Saya dengan dia tu 3 pupu. Mak saya dengan mak dia 2 pupu. Jadi memang kenal lah kan keluarga semua. Cumanya sebab dia tu walaupun pupu tapi dia laki-laki dan perbezaan umur. Jadi orang dulu kalau tak bercampur sangat laki-laki perempuan kan, tak bebas. Jadi saya banyak berkawan dengan adik-adik dia. Dan saya juga pergi dekat rumah dia di Sungai Limau. Cuti sekolah pergi Sungai Limau. Akhir pergi Sungai Limau saya dah jam 6. Jumpa dia kat situ. Lepas tu dia pergi pasir, langsung tak jumpa dia sampai dia habis sekolah pengajian, pergi ke UK, balik pada UK dalam cuti semester. Dia balik buat kajian di sini. Masa tu saya bekerja di Kuala Nerang dan dia datang rumah sini. Jumpa dengan arwah ayah. Dan masa tu dia pakai kain pelekat, baju Melayu putih, kepiah putih. Jadi dia bagi salam. Jadi saya lintas kat situ, nampak dia bagi salam, macam biasa tengok orang ni. Macam tu. Lepas tu ayah saya keluar, jadi semua orang seronok tengok sebab lama sangat tak tengok dia. Dia semua orang seronok, Azizan, mak saya semua keluar, kakak semua keluar sambut dia semua. Baru saya teringat balik, ni Azizan ni. Lepas tu tak apa, duduk sembang semua dengan dia, tak ada apa-apa. Tak tahulah kata jodohnya di situ. Lepas tu kahwin. Kahwin tu dalam 2 minggu kahwin pergi ke UK sebab dia sambung belajar. Kahwin ni kata aturan orang tua ke apa? Nak kata aturan mungkin kehendak dia sendirilah. Kehendak dia sendiri sebenarnya. Dia balik menikah tu dia main rumah saya. Dia kata aku main rumah saya main dengan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Abang Ipak ni. Dia kata aku nak menikah. Dia kata menikah siapa? Gampak Ikah, anak Syekh Hamzah. Baguslah. Tanya betul ke? Tu Syekh Yusuf bakal beres dah tu. Kata betul. Dia kata mana aku main. Dia kata nak pinjam baju hang kau pergi menikah dah. Orang kata menikah aku bukan ada baju putih. Orang nak menikah nak terona ni kena ada baju putih. Dia kata bukan baju nak menikah. Orang nak menikah tengoklah baju lah pun. Jadi saya pun suruh isteri saya ambil baju bagi kat dia. Dia pakai okey dengan butang-butang baju je lah saya bagi. Dia dah main ni nak menikah. Lepas tu saya pun tak jumpa dah. Ustaz ni seorang yang dia tegas orang dia. Dia tegas. Kalau dia balik rumah kan, dengar bunyi enjin tu semua masuk bilik lah. Macam tu lah. Semua tengah tunggu siapa je nak panggil ni. Dia macam tu. Kadang dia marah-marah, esok tu dia sat saja. Lepas tu nanti dia okey balik. Sembang okey. Dia gelak-gelak okey. Anak-anak dia tegas tapi dia macam melawak juga. Tegas juga. Disiplin lah. Cuba nak disiplinkan anak. Kadang-kadang dia balik rumah tengok kasut bersepah tu. Malam-malam dia panggil turun, atur kasut dulu. Naik lain. Macam tu. Dia ajak kalau nak ikut sembahyang, memang dia tekankan yang tu, baca Quran. Dia suruh seorang-seorang jadi imam. Masa dia tengah free. Tapi makin lama tengok makin sibuk, tapi kami teruskan jugalah. Tapi asal tu yang tu lah. Dia suruh baca Quran depan dia. Dia suruh sembahyang jadi imam, abang jadi imam, macam tu. Dan sekolah pun dia kira patriotik lah. Dia tak suka anak dia pergi ke luar negara. Sebab anak saya ada tawaran pergi luar negara, tapi dia kata universiti kita pun cukup elok dah. Kenapa tak mengaji kat sini? Kenapa mesti kena pergi luar negara? Jadi anak saya tak seorang pun tak pergi luar negara. Semua kat sini. Dia pun suka macam tu. Mungkin dekat dengan dia. Dan mungkin dia pun rasa masa dia pun macam tahu-tahu kan. Dia suka masak. Dia suka masak. Masa dekat UK pun memang dia suka masak lah. Sebenarnya dia pun nak ajar saya masak. Masak gulai masam semua ni dia suka masak. Dia masak lah, dia masak budak-budak makan, panggil kawan-kawan makan. Tambah masa dekat UK tu
pelajar yang bujang-bujang tu kan, dia orang datang rumah lah sebab dia ada isteri, jadi masak bagi jamu pelajar-pelajar ni. Jadi rumah tu sentiasa ada orang, dia suka macam tu. Sabarlah. Karena Allah SWT menentukan kita ni, nyawa kita, Allah pada rezeki kita, jodoh kita. Itu ada tak lah. Ada orang rezeki dia telah bagi masa dia muda, ada masa tua. Ada hikmat dia. Itu rasa. Tapi kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu ni orang beriman berputus asa dari rahmat Allah. Saya berkawan dengan dia tu semasa kami sama-sama belajar di Maktab Mahmud Al-Ustaz dari tahun 1956 lah. Saya dengan Allahyarham ni duduk kursi sebelah menyebelah lah. Daripada awal tu saya duduk dengan dia sampai habis lah. Aizan ni memang dia petah bersyarah dari dulu lagi. Dan kami ni masuk pertandingan Dewan Bahasa dan Pustaka punya bulan bahasa, lawan seluruh sekolah-sekolah menengah Negeri Kedah ni. Dulu arwah Cikgu Osman dia mengajak bahasa Melayu, perumpamaan bidalat bahasa semua kan. Orang semua bangkit lah, macam anjing dengan kucing, macam kujit dengan kapok, macam-macam lah macamnya lah. Metang dia habis orang kata dah, dia pun bangkit-bangkit, dia kata macam kelin dengan dalca cikgu. Jadi cikgu tanya, tak nak dengar pun perumpamaan ni. Macam kelin dengan dalca, Allah kelin juga dalca cikgu, habis. Jadi saya sampailah saya duk ingat peribahasa dah tu saya cerita kat dia. Hang ingat sampailah tu, dia kata. Itulah yang bahasa yang dia apa ni tu. Tahun ni tuan-tuan, tahun ulang. Ulang ni dia tak ganas macam rimau, tapi dia diam-diam dia patuh. Kalau ulang sawah diam-diam dia belit. Jadi kita ingat tuan-tuan kena patuh, tuan-tuan kena belit. Bahasa nasional macam ulang sawah belit lembu. Jadi dia simpati dekat orang, cukup simpati dekat orang. Dia cukup kesian. Kalau macam ada orang susah ke apa semua kan, dia akan dahulukan orang tu. Dia jenis dia macam tu. Dia meraihkan orang sama. Dia ni mudah kena orang. Dia jadi wakil ayat dia tu, lupa ayat ni. Wakil ayat dia satu bulan dia kok mana 2-3 kali mai duduk bangku ni. Mai semang. Dia kerap balik Sungai Limau, dia panggil semua orang. Mai. Minum air, minum kopi, pagi tu ni kan apa yang nak makan. Di situ ayat cukup mesra dengan dia. Itu tu kelebihan dia. Ada satu hari, dia bukan hari Sungai Limau, hari Nat. Orang belikan. Saya ingat 10 orang lebih belikan temnum. Temnum pun duk ada sekati bawah, satu sekilo 3-4 ringgit. Dia abang kait tukar ikan. Dia tak ada ni yang paling ambil aku bayar. Dia bayar semua. Dia suka melawak. Dia selain benda tu dia main, kalau ada orang dia belajar. Satu kedai dia belajar. Habis semua. Luar dalam dia belajar. Selalunya gitu kan. Sepanjang 5 penggal beliau menjadi wakil rakyat kawasan Dun Sungai Limau ini, yang saya boleh bagi tahu di sini adalah rumah beliau yang ada dalam di hadapan sana tu. Sebenarnya rumah tu adalah rumah milik bangunan bawah milik PAS kawasan Jerai lah. Saya pernah mengajukan soalan kepada dia, Ustaz, semasa dia jadi MB tu
kenapa Ustaz tak duduk di Sungai Petani ke, Alustar ke? Sebab sebulan dia bagi 2,000 untuk pas kawasan. Kita pun dalam syarat jadualkuasa pas kawasan tidak pernah menetapkan jumlah sewaan bulanan itu. Jadi dengan nilai RM2,000 tu saya beritahu dekat Ustaz boleh duduk di sebuah rumah yang besar, banglo lah. Tapi jawapan beliau kepada saya adalah dia sengaja dia tak mau duduk di Sungai Petani ataupun di Alustar, walaupun dia sedar dengan nilai RM2,000 tu dia boleh duduk rumah double story, banglo, tapi dia nak duduk dekat dengan rakyat supaya rumah yang dia duduk, yang sewa ini dalam kawasan Dun ini, rakyat boleh berjumpa dengan dia. Itu hanya untuk rumah lah. Banyak lagi lah permohonan daripada PAS kawasan ini. Sebulan dalam congkangan saya hampir 4,000 lebih sumbangan beliau kepada PAS kawasan, kepada pekerja-pekerja pejabat. Dia boleh bagi sikit-sikit. Tapi dia nak beri kemewahan pada anak-anak, tidak. Memang sederhana sangat. Kami hidup cukup sederhana. Dan kereta dia pun tak pernah beli kereta baru. Sebab nak kena pinjam loan. Dia tak pernah pinjam loan bank tak pernah. Buat rumah, beli tanah pun duit gaji semata-mata. Sebab masa dekat Philippines, dia dapat allowance, tu dia simpan. Dia main, dia semang dia waktu dia semang, dia wakil ayat. Dia tak ada apa. Aku dah Datuk boleh tolong lah. Izuk jadi menteri. Tak nak salah apa yang boleh tolong. Kalau kena sangkut salah, tak sah yang panggil. Tak tu ya. Dia boleh tolong orang. Ada sehari kawan kita, anak dia mengaji, kira tak ada A ni lah, nak masuk sekolah menengah. Jadi cikgu besar tak pergi masuk. Lalu dia carilah orang MCA, carilah orang pergi jumpa dia, urusan tani kan lah. Orang ni pun tak boleh juga. Jadi tak boleh tu kawan kita pagi-pagi kira jumpa saya kaya. Jumpa kita nak kaya. Aku tahu tak boleh mengaji biar pergi buat kerja lain. Oh dia kata tak boleh, kena pergi mengaji. Tu aku kata, mana nak jumpa kawan aku. Kita cakap dulu nak pergi jumpa orang ni baik. Dia kata tak apa, kalau boleh tak apa, jumpa dia. Tu. Elok petang tu, Ustaz Azizan dia main duduk sini. Dia waktu tu dia wakil ayat. Wah abang Datuk ni, dia macam boleh tolong sikit. Apa mana nak tolong? Orang kata budak mengaji tak boleh ni. Oh tak boleh, budak-budak kena mengaji. Tak mengaji tak boleh. Lepas dia kata mengaji sekolah mana? Aku sekolah Lulang. Sekolah menengah. Oh dia kata tak apa begitu. Saya balik, besok tunggu. Tu dia kata tak apa. Dia abang tuan rumah dia kata nyonya hanya susah hati. Boleh mengaji dia kata. Lepas tu, esok lusa, hari Ahad, hang pakai baju siap-siap, pergi sekolah. Aku tunggu di pagar. Dia kata aku tunggu di pagar, aku bawa hang masuk dalam. Dia bawa pergi sekolah, naik atas loteng, cari tempat pergi dah duduk, semua siap, okey. Beli buku sama dia, buku kena duit lah. Buku semua siap pergi kat dia. Dia kata hanya pergi ke mana lah, duduk situ lah, mengaji. Sampai kalah, dah dapat kerja lah. Boleh buat kerja lah dia. Saya tidak diajar dalam jemaah ini untuk meminta wang. Saya bekerja atas apa yang saya ada. Tapi atas keprihatinan dia tahu baju saya, baju agak lusuh, pakaian tak berapa kemas. Dia bagi saya RM500 untuk saya beli baju baru. Saya gunakan duit itu untuk beli dua pasang baju di Pekarabu, selai seluar, sepasang kasut, dan baju itulah yang saya pakai sepanjang menjadi wakil calon supaya dia kata lebih nampak segak untuk
menawan hati pengundi. Dia sangat partikel lah, prihatin dengan penampilan, walaupun saya melihat dia penampilannya masa itu sebagai seorang ustaz berkain blekat, berbaju Melayu, tapi pegawai yang berkhidmat dengan dia mau segak, tampil dengan kemas. Sampai menteri besar pun saya kata kat dia, ni dah menteri besar, pakaian tu kena jaga sikit lah. Ni pakai kasut Larry, dah pakai kasut Larry. Orang pakai lah beli ke apa ke, dah tahu mazak. Ada kasut sudah Ana necktie pun nak RM10, 3.10. Saya duk perli dia kan. Tak apalah. Tapi dia ni segi orang tak apa, baju-baju dia tak buat di kedai-kedai yang ni lah, kedai-kedai yang mahal-mahal lah. Kita jalan sak ni Folk Tailor ke ni, dia smart tailor ya tu depan masjid, depan Disembah. Dia gunting rambut pun kedai Kelin tu lah. Ni dia dekat Bukan Tanjung tu. Daripada dulu yang bela kedai Kelin tu, ada kedai gunting rambut. Dia tak gunting rambut tangan lain lah. Dasar kita rasuah sipar. Dasar kita kebajikan untuk semua, keadilan untuk semua. Ustaz ni dia bukan kedekut sebenarnya, sebabnya duit ni duit rakyat. Duit rakyat. Jadi kalau ni nak tengok kos tu, kos yang semurah yang boleh dan selamat untuk digunakan. Contoh jambatan yang saya katakan tadi tu 40 panjang, 8 kali lebar tu hanya RM16,000. Jadi pada waktu zaman BN buat jambatan yang saiz yang sama, lebar panjang yang sama, hampir RM80,000. Maksudnya beberapa kali ganda. Tapi zaman Ustaz Izan boleh buat jambatan ni dalam lebih kurang RM16,000 saja. Jadi ini kadang-kadang pihak staf pejabat daerah apa semua tu terkejutlah tengok mereka macam mana kos tu boleh rendah. Dan kita dengan nilai RM16,000 tu kita boleh buat banyak lagi titi dalam dun Sungai Limau ni. Dia kata ini prinsip yang kita perjuangkan. Kita tidak akan ambil wang kerajaan untuk tolong parti kita. Inilah yang dibuat oleh UMNO dan rakyat marah dengan tindakan ini. Ambil kesempatan jadi kerajaan, buat duit untuk pemimpin-pemimpin, untuk parti senang lenang. Padahal dia kata duit tu bukan duit parti. Duit tu duit rakyat Kedah. Rakyat Kedah bukan semua UMNO. Jadi kita jangan ulang kesilapan UMNO. Biarlah kita bersusah payah. Sama dengan perbelanjaan. Dia akan tentukan sendiri. Kalau ada satu jamuan di kediaman rasmi untuk apa-apa majlis, dia akan tentukan sendiri. Menu ini harganya berapa. Dia kata jangan pastikan lauk yang aku tulis ini, dia senaraikan sesuatu. Gulai, ayam masak kicap, ayam goreng, ulam, cabai. Yang dia nak ada gulai udang ke, gulai daging ke, gulai ikan. Dia akan senaraikan satu-satu. Pastikan menu ni tidak lebih RM6. Jangan lebih. Jadi kita lah terpaksa buat adjustment supaya kos tidak melebihi apa yang diletakkan. Dan saya memahami kos yang diletakkan itu terlalu rendah untuk pengusaha-pengusaha membuat keuntungan. Kemudian selepas dari itu saya bercakap balik, RM6 ni mungkin harga 20 tahun dulu. Mungkin masa tu ikan sekilo RM2, sekarang ikan dah sekilo RM8. Jadi dia faham, dia kata tak apa, bagi mereka buat dulu. Jangan buka ruang terlalu luas untuk mereka ambil kesempatan terhadap
duit kerajaan, duit rakyat ni. Kita kena jimat, kita kena cermat. Masa satu perjumpaan mesyuarat untuk mengadakan jamuan sempena Hari Raya, dia menyenaraikan menu untuk jamuan dan dia meletakkan harga setiap menu. Diarahkan saya untuk cari laksa yang semangkuk RM1. Jadi saya sebelum cari saya sudah ada jawapan. Saya kata, Ustaz, sepanjang saya hidup 20 tahun kebelakangan ni lah, saya tak pernah jumpa laksa semangkuk RM1. Dia kata, hang tak cari, apa hang pergi cari? Saya kata, kalau saya cari pun tak mungkin ada. Cari tak lagi? Saya kata, tak lagi. Cari dulu. Jadi saya cubalah bertanya dengan orang yang buat laksa. Memang susahlah nak buat RM1. Lain kali saya jawab kat dia, Ustaz, kalau laksa tu makan dengan kecap mungkin boleh RM1. Dia pun gelak. Dia kata, bukan aku tak tahu, tapi aku nak suruh hang pergi cari hak murah supaya kita dapat jimat duit. Lain kali saya dapatlah laksa semangkuk RM1.80, RM1.8 kupang. Dan sudah jimat banyak daripada zaman UMNO dulu. Laksa semangkuk RM3, dapat jimat RM1.2 kupang atas skill atau teknik yang diajak oleh Ustaz Izan kepada kita. Dan kita jangan, dia kata, jangan jawab dulu, pergi cari dulu. Baru tak ada, baru habaq. Gitu. Dia kata kalau anak semang apa-apa, mai ke rumah. Kalau gitu ya. Dia kata jangan pergi pejabat lah, dia kata. Usaha negeri. Dia kata jangan pergi. Dia tak mau nak pergi kata. Kata saat ni kita pergi nak minta kerja lah, ni lah, apa dah. Takutlah suara bukan lah. Dia tak mau. Dia kata tak jangan pergi, dia kata. Ada apa-apa lah. Hantar telefon kat kita, pergi ke rumah. Ustaz Izan tegas kepada pegawai-pegawai. Dia tidak menunjukkan contoh yang tidak baik. Kalau ada orang cuba merasuah, cuba memujuk untuk terbabit dengan apa-apa projek, dia akan tolak pada awal-awal. Dan dia akan bagi amaran yang sangat keras. Jangan cuba untuk beli dia. Ini sangat prinsip yang saya rasa mana-mana pemimpin yang tidak ada prinsip kuat macam Ustaz Izan mungkin tewas dengan peluang dan ruang yang terbuka. Tapi Ustaz Izan, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tiap-tiap pengalaman yang dilalui tentang perkara-perkara yang tak baik ni, dia akan panggil saya untuk bercerita. Orang ni datang tadi bawa beg letak situ. Hang dengar tak aku jokah tadi? Saya kata, saya dengar. Aku jokah suruh dia bawa balik beg tu. Hang tahu beg tu ada apa? Saya kata, saya tak tahu. Duit lah tu. Dan aku kata dia, hanya mai dah pejabat aku. Dan dia pergi amarai sangat keras, dan orang tu tak boleh mai dah pejabat dia. Ini saya rasa luar biasa lah. Walaupun katanya orang tu nak memberi sumbangan kepada parti, tapi itu alasan saja, dia kata. Sekali kita ambil, seumur hidup kita akan terjerat dengan mereka. Dia sebenarnya besar ni, dia tengok perancangan dah tu. Apa dia kata saya tu ni, mula-mula tu aku ni main ni pertama sekali aku nak bantu Mak Ketua Mahmud. Yang keduanya, insaniah tu aku nak memperkasakan insaniah tu sebagai sebuah universiti yang terkenal. Dulu Masir dia kata boleh buat kuliah syariah, kuliah usuluddin, kuliah ni ya. Tapi segi agama, segi dunia ni tak ada. Lah ni di Azhar pun dah ada, dia kata. Ekonomi, doktor, sebab aku nak jadikan insaniah ni macam tu. Dia kata, aku akan buat. Dia kata. Hak lain tu, bab jalan, bab apa tu, hak tu biasa lah, dia kata. Mana? Ni kita nak modal insan ni yang kita kena jaga. Kalau kita buat elok-elok pun, orang nak mengaji, budak-budak kita ada apa, kita bagi tempat kat dia. Mengaji. Tak gaduh duk pi masjid, tak gaduh pi mana ada. Ini cita-cita aku, dia kata. Hang tengok, hang doa lah. Ustaz Izan mengambil kira semua faktor sebelum membuat keputusan. Bukan hanya faktor-faktor yang dibentangkan di atas kertas mesyuarat, tapi dia mengutip pandangan daripada luar, mengutip pengalaman, bersandarkan pengalaman, hujah, dan mengambil kira kepentingan-kepentingan rakyat yang ramai.
Kalau keputusan itu tidak popular, tapi ada alasan kukuh untuk kebaikan masa depan, ataupun atas alasan inilah tindakan yang perlu untuk kebaikan negeri, dia akan ambil keputusan itu walaupun tidak popular. Contohnya dia dengan keras walaupun mendapat tentangan yang kuat menaikkan harga kayu balak, premium kayu balak daripada 1,000 naik sampai 17,000, 16,000, 12,000. Bantahan yang kuat daripada pembalak-pembalak di Kedah, kerana perbandingan negeri lain contohnya Perak, Kelantan, Johor, harganya jauh lebih rendah. Dia kata tak apa, biar orang marah, biarlah tak ada orang nak beli balak di Kedah ni. Tapi satu hari orang akan tahu bahawa hasil rakyat Kedah ni kita kena maksimumkan untuk rakyat, bukan untuk peniaga. Walaupun ada rungutan yang kuat. Hari ini saya nampak harga yang ditetapkan, dimulai oleh Ustaz Izan tu dikekalkan. Orang tak berani berganyak kerana tindakan tu betul. Dia kata mereka kaya lama dah, bagi rakyat Kedah senang sikit. Itu alasannya. Dan dia kata bukan semua ni aku buat untuk aku. Aku mungkin tak lama ni buat ni untuk masyarakat akan datang. Biar kita sakit, kita berkorban, insya-Allah pengorbanan ni akan bagi hasil yang baik pada orang lain pada masa akan datang. 26 September 2013, Khamis yang kelabu. Perginya seorang suami, seorang ayah, seorang sahabat, seorang pendidik, seorang ulama, murabbi, mujahid yang sangat kasihkan rakyatnya. Sayangkan partinya lebih dari keluarganya, lebih dari tubuhnya sendiri. Dia pergi tanpa meninggalkan apa-apa, melainkan kasih dan sayangnya. Pemergian Tan Sri Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan Abdul Razak pada usia 69 tahun bukan untuk diratapi, bukan untuk dikenang-kenang, tetapi untuk dikutip dan dipraktikkan pengalaman beliau dalam hubungan seharian kita, sesama kita, demi kehidupan yang sejahtera, dunia dan akhirat. So ni bila dia dah tak ada ni, ada orang kata terkenang ke, terasa terasa lah. Kalau ada orang mencari kepala ikan tu, ingat kat dia lah. Kalau buat masak kepala ikan tu, duk ingat kat dia. Dia suka kepala ikan. Susah mau cari macam dia lah. Ya. Susah mau cari macam dia lah. Oh, susah mau cari lagu tu. Mau cari orang lagu tu. Hidup balik pun nak jumpa dia, payah. Payah nak jumpa orang lagu ni. Dia boleh tolong orang susah. Orang tak boleh mengaji, dah cukup marah. Dah cukup marah. Banyak cerita yang saya tidak dapat luahkan, biarlah saya simpan sebagai panduan hidup saya sendiri. Contoh seorang ulama, seorang pemimpin yang jiwanya sebati dengan masyarakat yang dipimpinnya, yang mengutamakan orang lain lebih pada dirinya sendiri, malah keluarganya pun menjadi nombor 2 atau nombor 3 daripada masyarakat di bawah pimpinannya. Ada satu ketika dia mengadu, dia kata, aku tengok anak-anak aku besar dah, dia kata. Anak-anak aku besar dah, besar masa mana aku tak tahu. Dia mengorbankan segala-galanya. Kesihatannya, waktunya, masanya, keluarganya. Banyak urusan-urusan keluarga diminta saya yang uruskan, termasuk urusan perkahwinan anak-anak, urusan meminang, urusan kenduri kenara, semua yang saya yang kendalikan. Dia tidak punya masa untuk fikirkan semua benda tu. Padahal dalam kehidupan seorang ayah, seorang manusia biasa,
sebagai seorang ayah, tentulah hal-hal seperti ini mempunyai makna yang sangat besar kepada dia. Tapi oleh kerana kesibukan, keutamaan yang lebih besar yang dipikul, dia terpaksa melepaskan kepada pegawai-pegawai untuk menguruskan benda-benda besar macam ni. Ini satu pengorbanan yang saya tak ada ayat untuk diberi satu ayat lah. Satu cerita tak boleh nak digambarkan dengan cerita. Dia masa dia tengah sihat tu dia pesan siap-siap lah masa tengah sihat tu. Macam jaga adik-adik, kerja elok-elok dengan orang, jangan buruk sangka, semayang, ingat Tuhan. Itu. Apa buat pun Allah Ta'ala dah. Dia satu, dia nasihat hidup setakat kemampuan kita, jangan lebih-lebih pada tu. Dengan anak-anak pun macam tu. Jadi dia mengajak anak-anak hidup the hard way. Dia tak memberi kesenangan, kemewahan kepada anak-anak. Belajar sendiri nak hidup, usaha sendiri. Lepas dimaklumkan untuk dibawa dia ke Pulau Pinang, saya mengiringi ambulan dari KMC terus ke Hospital Besar Pulau Pinang. Di sana pun dia masih berpesan untuk menjaga PAS, menjaga ahli-ahli PAS, memimpin PAS ikut landasan-landasan yang digariskan oleh para ulama untuk lihat PAS ni terus relevan, diterima dan terus berkembang dalam masyarakat di Malaysia. Walaupun dia dengan Tuhan uji dia dengan keadaan sebegitu sampai kaki apa semua dan keadaan sakitnya, tapi dia masih ingat sumbangan bulanan dia tu kepada PAS kawasan. Yang tu sangat-sangat menyentuh perasaan lah. Tak boleh nak teriak. Walaupun tanpa dia, tanpa beliau berada di sisi, teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan, jaga kawasan elok-elok. Itulah yang dia sempat pesan kepada saya lah. Betul, saya pergi seminggu sekali, saya pergi tengok dia. Tapi tak berkata, cuma ada 3 kali saya pergi di Penang, dia buka mata dah, dia panggil saya, dia tak mulut saja lah. Apa abang main bila? Tahu tengok mulut dia lah, tak abang main. Tapi saya tak gamak tengok dia, saya keluar. Saya duduk sat, saya keluar duduk sembang tu, tak boleh. Lepas bulan puasa tu lah saya pergi seminggu nak raya, saya pergi dengan 2 kawan pergi tengok dia boleh Datuk Paikah pun ada. Dia pegang tangan saya. Satu pesanan yang saya galak lah kerana saya tidak dapat tunaikan, ialah dia pesan supaya kakinya tidak dipotong. Nak cari peluang ni, nak mengucapkan jutaan terima kasih lah pada penduduk Sungai Limau, saudara-saudara, kawan-kawan yang telah menyokong dia kiranya sepenuh hati lah sampai dia menang 5 penggal. Dan banyaklah yang dia orang kata
kenangan-kenangan bersama sama-sama penduduk di situ, yang datang rumah, yang pergi melawat, ya, yang jamu makan, banyak kenangan-kenangan dengan dia orang. Jadi saya cukup, makna ni satu pengalaman bagi saya, nostalgia lah duduk di Sungai Limau tu, sebab penduduk di situ orang kata cukup cukup bersahati lah dengan saya sendiri. Itulah, tak hanya Allah Ta'ala lah membalas budi penduduk di Sungai Limau. Dengan orang Sungai Limau memberi peluang pada Ustaz Zizan ni lah. Ustaz Zizan setelah membuat satu model pemerintahan, model pentadbiran, model kehidupan, model seorang pemimpin yang lengkap berpandukan apa yang dikehendaki oleh Islam. Saya rasa ini jasa yang paling besar yang telah dibuat oleh orang Sungai Limau, mengirimkan seorang pemimpin untuk menunjukkan jalan yang betul, yang perlu diikuti oleh mana-mana pemimpin selepasnya, oleh mana-mana masyarakat yang hidup di bawah kepimpinannya. Pengorbanan dia selama menerjui Sungai Limau sama 5 penggal tu harap diteruskan oleh pelapis-pelapis ataupun calon yang akan datang ni. Kalau kita tak dapat ambil balik Sungai Limau tu, maknanya sia-sialah segala pengorbanan dia selama ini, ya. Sebab dia memang korbankan diri dia sungguh-sungguh. Tak ada kemewahan bagi dia, kerja semata-mata. Dia tak teringat nak pergi melancong, tak teringat nak kereta cantik-cantik, tak ingat. Dia bekerja 100%.